Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Wahiza dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tentang literasi dalam komuniti iaitu literasi dalam klinik kesihatan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu yang pertama Nur Syakira binti Nur Rahman, yang kedua Hairul Najihah binti Azmi, yang ketiga Nur Alia Husna binti Muhammad dan yang terakhir Nur Najwa Afika binti Azhan. Isi kandungan dalam video ini adalah seperti yang berikut. Yang pertama, individu yang terlibat dalam komuniti klinik kesihatan. Yang kedua, literasi yang diamalkan di klinik kesihatan. Yang ketiga, isu atau masalah yang berkaitan dengan literasi di dalam klinik kesihatan. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Okey, pada hari ini saya akan menjelaskan serba sedikit siapakah yang terlibat dalam komuniti di klinik kesihatan. Okey, yang pertama, doktor. Doktor berperanan dalam memeriksa pesakit bagi menentukan penyakit yang dialami oleh pesakit. Di samping itu, doktor juga berperanan untuk memberi khidmat nasihat berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh pesakit tersebut. Seterusnya, doktor menetapkan ubat dan rawatan bagi penyakit yang dialami oleh pesakit tersebut. Seterusnya, pembantu perawatan kesihatan. Pembantu perawatan kesihatan berperanan memberi rawatan ringan kepada pesakit, pendiagnosa awal, seterusnya merawat dan merujuk ke hospital sekiranya perlu. Seterusnya, membuat rujukan kepada pegawai perubatan hospital atau lain-lain jabatan yang berkaitan. Di samping itu, jururawat juga memainkan peranan penting dalam penjagaan pesakit. Di samping itu, jururawat juga membantu doktor dalam menjalankan tugas-tugas perawatan. Seterusnya, rawatan lain mengikut arahan yang akan diberikan. Seterusnya, ahli farmasi. Ahli farmasi memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bekalan ubat sentiasa mencukupi kepada pesakit. Di samping itu, ahli farmasi juga menerima preskripsi ubat-ubatan dari pesakit dan mengambil bekalan ubat-ubatan dari farmasi bekalan. Seterusnya, pembersih kawasan, yakni cleaner, memainkan peranan yang sangat penting dalam membersihkan kawasan-kawasan klinik dan membersihkan sisa-sisa klinikal yang berbahaya. Seterusnya, pesakit. Pesakit ni segera mendapatkan rawatan kesihatan daripada doktor di klinik kesihatan berdekatan. Itu sahaja, saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Nama Nur Najwa Afika binti Azhan, nombor A1827666. Seterusnya saya akan sambung mengenai literasi yang diamalkan di klinik kesihatan. Antaranya ialah literasi kesihatan. Tujuan literasi kesihatan ialah kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap orang dalam usaha untuk mencari kesihatan yang baik. Seseorang yang dikatakan mempunyai literasi yang baik apabila individu tersebut berupaya mencari, memahami dan menggunakan maklumat yang berkaitan kesihatan dalam kehidupan. Antara contoh literasi kesihatan yang diamalkan ialah doktor, iaitu membuat pemeriksaan kesihatan kepada pesakit. Yang kedua ialah ahli farmasi, iaitu memastikan ubat-ubatan mencukupi kepada pesakit. Seterusnya ialah literasi maklumat. Tujuan literasi maklumat yang diamalkan di klinik kesihatan ialah memberi pendedahan awal kepada komuniti tentang penjagaan kesihatan yang lebih teratur serta menggalakkan komuniti rasa ingin tahu tahap kesihatan diri mereka dengan segera melakukan pemeriksaan di klinik kesihatan yang berdekatan. Antara contoh literasi maklumat yang diamalkan ialah terdapat kaunter pertanyaan, yang kedua iklan yang ditampalkan di setiap papan tanda di tepi jalan, yang ketiga flyers yang ditampalkan di dinding klinik kesihatan dan disediakan. Ini bertujuan untuk memudahkan komuniti mendapat maklumat secara langsung ketika berada di klinik kesihatan. Dan yang terakhir ialah literasi media. Tujuan literasi media yang diamalkan di klinik kesihatan ialah mengajar komuniti menganalisis pesanan yang disampaikan melalui sumber-sumber atau informasi yang benar oleh media massa berkaitan dengan maklumat kesihatan bagi memudahkan sebarang keputusan. Antara contoh yang diamalkan di klinik kesihatan ialah, yang pertama ialah rekod perubatan elektronik, iaitu
mengumpul maklumat mengenai perawatan pesakit versi digital. Yang kedua ialah sistem angka giliran, iaitu memudahkan orang awam untuk mengetahui tempoh masa bagi menerima rawatan. Baiklah, saya Khairul Najihah akan menerangkan isu atau masalah literasi di klinik kesihatan. Isu yang pertama adalah konflik komunikasi antara staf. Konflik ini timbul apabila terdapat sesetengah pihak yang tidak suka mengira pendapat daripada rakan sekerja yang lain. Ini kerana golongan seperti ini mempunyai ego yang tinggi menyebabkan mereka sukar untuk bertoleransi dengan orang lain. Perkara ini secara tidak langsung akan membuatkan segala kerja yang mudah di klinik kesihatan akan menjadi sukar akibat sikap para staf yang tidak sehaluan pendapat. Isu yang kedua adalah ketidakmampuan membayar kos rawatan. Servis rawatan dari segi layanan daripada staf klinik kesihatan swasta lagi bagus daripada klinik kesihatan kerajaan, terutamanya pada musim pandemik ini. Hal ini demikian kerana semua orang semakin peka dan berhati-hati akan virus corona ini sehingga mereka takut untuk pergi ke klinik kerajaan lalu memilih klinik swasta yang lebih tertutup dan privasi sebagai pilihan utama. Oleh itu, kos rawatan di klinik swasta sangat tinggi, menyebabkan isu ketidakmampuan membayar kos rawatan ini wujud dalam kalangan golongan M40 dan B40. Seterusnya, isu yang ketiga adalah salah nyataan maklumat berkaitan penggunaan ubat. Perkara ini wujud apabila doktor atau ahli farmasi bersikap lalai dan tidak berhati-hati ketika mendedahkan cara-cara penggunaan ubat yang berhemah dan betul kepada pesakit. Natijahnya, kesalahan literasi maklumat ini akan memudaratkan kesihatan pesakit di kemudian hari. Isu yang terakhir adalah masyarakat tidak disiplin akan tarikh temujanji yang telah ditetapkan oleh doktor. Isu ini sering wujud dalam kalangan orang dewasa maupun warga emas. Hal ini demikian kerana mereka tidak mengambil berat dan serius akan perkara sebegini. Bagi mereka, walaupun mereka gagal menepati tarikh tersebut, mereka yakin akan diberikan peluang lagi, iaitu diberikan tarikh temujanji yang baru oleh doktor. Akibatnya, aktiviti dan jadual doktor akan terganggu kerana mereka terpaksa mengubah dan menjadualkan semula tarikh temujanji bersama pesakit mereka ke satu masa yang sesuai. Sekian itu sahaja, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat simpulkan melalui literasi kesihatan ini ialah tahap literasi kesihatan yang telah diamalkan atau dilaksanakan oleh penduduk di negara kita, iaitu negara Malaysia, adalah pada tahap yang tinggi. Ini kerana disebabkan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita sejak tahun 2020, rakyat di negara ini akan lebih peka akan tahap kesihatan mereka, lebih-lebih lagi apabila mereka berada di dalam kawasan klinik kesihatan. Sewaktu mereka berada di dalam klinik kesihatan, mereka telah didedahkan dengan SOP yang telah ditetapkan untuk mencegah berlakunya penularan penyakit COVID-19 ini. Sebagai contoh, setiap individu yang ingin masuk atau berada di dalam klinik kesihatan ini perlu mematuhi penjarakan fizikal antara satu sama lain. Individu ini juga diwajibkan memakai mask muka dan mengimbas suhu badan sebelum masuk ke dalam klinik kesihatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penularan jangkitan COVID-19 ini dapat dikawal dan dibendung. Melalui pemerhatian saya sepanjang saya pernah berkunjung ke klinik kesihatan sebelum ini, saya dapat lihat setiap individu di dalam klinik tersebut telah mematuhi SOP yang disediakan oleh kerajaan ini. Hal ini menunjukkan bahawa tahap literasi kesihatan yang diamalkan oleh masyarakat kini di Malaysia adalah pada tahap yang tinggi. Malah, tahap vaksinasi COVID-19 di negara kita bagi peringkat dewasa juga sudah mencapai tahap 100%. Hal ini menunjukkan bahawa jumlah populasi golongan dewasa di Malaysia mempunyai tahap literasi kesihatan yang tinggi kerana mereka peka dan bertanggungjawab untuk mengambil vaksin COVID-19 ini supaya dapat mengurangkan kadar risiko jangkitan. Justru, literasi di klinik kesihatan amat penting kerana ia adalah komponen literasi yang digunakan yang akan menjadi keupayaan kepada pesakit, penjaga, ahli keluarga dan orang ramai untuk memahami perkara yang disampaikan oleh doktor dan penyedia penjagaan kesihatan. Banyak kemudahan penjagaan kesihatan telah menerima paket program atau sistem yang direka untuk meningkatkan literasi kesihatan antara mereka. Antara kemudahannya adalah dengan membentuk komunikasi alternatif seperti menggunakan bahasa dan video yang mudah untuk berkongsi maklumat dengan pesakit. Pesakit yang mempunyai pemahaman terhad tentang prosedur dan maklumat yang disampaikan kepada doktor dapat diterangkan melalui pendekatan pelbagai literasi. Kesannya, ia dapat memastikan semua pesakit menerima maklumat yang jelas dan mudah difahami. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.